Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Apa khabar saudara Syahman Supaat? Itu juga saudara Din Ibrahim, saudara Izzuddin, saudara Hamdan, komen pedas berapi, saudara Jamil Husin, saudara Annie Danish, Mansur Arifin, saudara Nur Azli Abbas, saudara Abdul Hamid, Lobai Zamri, Madam K, Abraham Manas, Moda, saudara Adam Jebat, saudara Abdullah Majid, itu juga saudara Dayang, saudara Puan Dayang Muhammad, saudara Anwar Yaakob, Azali Kasim, Setran, saudara Puan Noria Arsyad, terima kasih, Mansur Arifin, Nur Zaman, Zamri Alsi, Said Ben Yahya, saudara Man, saudara Hakimi, Abdul Halim Majid, saudara Abdul Halim Majid minta saya request live. Saya tak dapat buat lah, saudara. Saya tak gerti. Saudara Kamalul Azhar, Puan Noria Arsyad. Petang ni cerita apa? Adalah cerita sikit. Saya, saudara Said bin Yahya, Josh Nelson, Muhammad Yusof, terima kasih. Bro Eddie, saudara berjuang baru. Bro Eddie, Juan Rahmat, Zaiman Yusof, Abraham Eddie, Abdul Hamid dari Kuantan, Pahang, saudara Ros Alif, itu juga dengan saudara Zalani, Ijal Zani, Samsudin, Pak Lah dari Sarawak, Pak Lah, saudara Norjad, Hazarul, saudara Yang Kasmai, Nur Zaman, Yanto Kasmai, bukan Yanto Kasmai, saudara Supian Malan, Abang Eddie, sambung cerita semalam, begitulah keadaannya. Saudara Nur Maladin, saudara Ros Alif, apa khabar? Ada pula second hand dalam ni, saudara. Saudara Nasir MR, serta teman-teman yang tak dapat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf, saudara. Nak santun nanti habis siaran kita hari ini. Masa berjalan begitu pantas rupanya, saudara. Dan hari ini saya melihat banyaklah majlis sambutan Tahun Baru Cina, di mana pemimpin kita Haji Muhammad Zaki mengadakan upacara menggaul Yisang. Yisang ini dulu zaman saya dulu tu orang Melayu tak suka nak makan, takut. Kerana dalam tu ada salmon, ikan salmon, tapi sebab warnanya merah mereka geli. Sebenarnya tak ada apa-apa pun, halal. Dia sayur-sayuran, cuma perasanya ada sedikit, dan juga ikan salmon. Terdapat macam-macam makanan sedap dalam Yisang. Saya suka makan. Saudara Jimet, saudara Baharudin, saudara Abdul Razak, Sabarudin, Pok Cham, Murad Ismail, saudara Haji Muhammad Zaki, saudara Dan Taker, saudara Najmuddin Salahuddin, Rosna Yusof, dan teman-teman yang lain. Jadi kita bercakap tentang bila perayaan Tahun Baru Cina ni setahun sekali ada Yisang. Lain-lain hari tak adalah. Rasanya Yisang ni kalau saudara pergi ke beberapa kedai, macam kedai makanan Jepun pun ada juga. Saudara apa nama kedai tu? Itu ada Yisang. Ada yang kecil, ada yang besar. Sedap makanan sayur-sayuran bersama dengan adalah ini ikan salmon mentah yang digaul dengan ada dia punya perasanya. Memang sedap, saudara. Cuma hari ini, saudara, saya menghadiri majlis perkahwinan, menerima menantu. Dalam musim-musim gini pun ada juga majlis mempelai. Sahabat saya Ustaz Norman. Ustaz Norman ni dulu, saudara, dia pernah bertanding mewakili Parti PAS di Kuala Selangor. Tapi sekarang ni dah jadi orang tegak UMNO, saudara. Dan upacara majlis tersebut seronoklah, saudara, sebab kawasan itu di Meru, masih lagi dalam suasana perkampungan. Seronok, saudara, kalau kita pergi menghadiri majlis perkahwinan di kawasan-kawasan seperti kampung,
Cuma saya melihat sekarang ni tak adalah macam dulu-dulu hidangan dalam satu talam, tak ada dah. Saya rindukan suasana kita menjamu selera dalam talam, ada pinggir-pinggir kecil, ada pelbagai jenis hidangan, ikannya, ada dagingnya, ada rendang dan sebagainya. Tak ada dah sekarang ni. Semua konsepnya catering. Saya tadi makan laksa, sedap. Laksa di Meru, di Kelang tadi, saudara. Dan cuma saya melihat hari ini suasananya masih lagi hujan. Sebab itu pada teman-teman yang mungkin dah pulang berhari raya ataupun masih lagi mau pergi pulang-pulang ke kampung, bawa kenderaan, berhati-hati, saudara. Jalan licin dan hujan. Hujan ni dia tak hujan lebat, dia hujan berterusan, antara renyai tak renyai. Saudara, saya tak tahulah tempat-tempat saudara macam mana. Saudara Puan Syarifah Hafifah, selamat petang. Tasdi Yunus, saudara Syukri Syafi'i, saudara user, salam katanya. Dari Kampung Basir Besar. Hujan dari pagi sampai masa ni masih hujan lagi. Ya, hujannya dia tidak berhenti, tapi tak lebat. Tapi kadang-kadang hujan yang begini yang selalunya mengundang banjir. Ya, saudara Sejati, saudara Majid, saudara Sofian Aziz. Apa khabar, Yan? Tadi saya pergi ke Meru, depan Balai Bomba. Ada sahabat saya, Ustaz Norman, dia sepupu kepada Datuk Abdul Rahman Palil. Saudara Medan K, makan dalam dulang tak ada dah. Yang rewang pun tak ada dah sekarang ni, saudara. Cuma yang ada sekarang ni semua konsepnya catering. Kita sendiri pergi ke tempat hidangan tu, ambillah apa yang kita nak makan. Tak ada dah. Dulang ke, rewang ke, tak ada. Kalau di Kedah dulu musim-musim kahwin ni selalunya waktu pagi dia panggil musim menyorok. Menyorok ni makan pagi, dalam pukul 11 hidangan untuk para pengangkut hidangan, tukang masak, tukang basuh. Di situlah letaknya kemesraan, saudara. Bila adanya majlis-majlis mempelai, orang kampung bergotong royong. Tukang masak, memasak, masakan sedap-sedap belaka, saudara. Nasi beraninya pun sedap, ataupun nasi minyak. Selalunya bila musim perkahwinan ini orang mengatakan berminyaklah mulut, makan nasi minyak. Saudara Apak Riza, saudara Nazarudin, saudara Ramlan Hamid, itu juga Iman Safarul. Makan dalam dulang tak ada. Yang rewang itu panggil rewang ke? Saya tak tahu. Tadi di Meru tu kebanyakannya warga keturunan Jawa, sepatutnya ada rewang, tak ada dah sekarang. Yang ada itulah saya katakan tadi. Hidangan ada 3 jenis, iaitu ada daging, ada daging masak kicap, kemudian nasi minyak, kemudian ada dia punya jelatah, ada dia punya dal, dan juga kari ayam. Itu saja, saudara. Tak macam dulu. Dulu satu talam tu ada 5-6 hidangan, 5-6 jenis lauk pauk. Ada pula diselitkan tu buah-buahan, temikai, ataupun buah pisang, ataupun buah betik. Sekarang tak ada, ya, saudara. Saya kadang-kadang rindulah suasana begitu. Tak ada dah sekarang. Catering habis pukul 4 petang, tutup kedai. Dan juga begitu juga air-air yang disediakan bukan macam dulu kita berebut nak minum air sirap, letak dalam jug besar tu. Sekarang tak ada. Tu ambil dekat tempat bekas besar tu, tekan saja dapatlah air sirap ataupun air cordial, orange ya. Saya merasakan budaya ini sudah hilang. Mungkinlah kalau ada tempat saudara yang buat kenduri begitu, jemput saya datang, seronoklah saya. Di mana tahun ni sambutan rumah terbuka Kongsi Pak Chai. Sambutan saya FY saya melihat sambutan rumah terbuka tadi di rumah pejabat MCA, gerakan maka Yisang. Apa maksudnya? Wallahu a'lam bisawab. Mungkin kawan-kawan kita dari keturunan Tionghoa boleh menjelaskan kepada saya maksudnya apa. Saudara Abdul Hamid Majid, betul, dulu ada penanggah. Penanggah ni seronok juga tengok. Anak-anak muda, dia bukan penanggah ni, bukan orang tua, anak-anak muda. Kemudian dekat dadanya ada dikelipkan bunga dekat dada. Lepas tu ada pula duit RM1 ataupun RM5. Pulang. Kalau di kampung Sungai Balang masih ada rewang, tapi makan lain diri, ya Madam K. Saya tak tahulah. Sekarang ni Kampung Basir masih hujan. Saudara pernah makan ikan kelah tak? Area Gua Musang harganya boleh mencecah RM150. Ya, saudara Bro Eddie. Ada. Tapi saya
ikan kelah ni kurang. Saya suka makan ikan apa ini, kerai, ikan kerai. Setengah saya panggil, kadang saya panggil ikan kerai. Ikan kerai ni digoreng. Oh, sedapnya saudara. Memang banyak tulang. Ikan tu besar lah saudara. Dan kita makan ikan goreng kerai. Karai ke, setengah orang panggil karai, saya kata kerai. Dan bersama-sama dengan patin tempoyak. Saya pergi ke di dekat area dengan Temeloh. Sahabat saya, saudara Amy Sharif, dia belanja saya makan. Sedap saudara. Di kawasan apa nama tempat tu, dah tua-tua saya sempat lupa rupanya kita ya saudara. Mungkin oksigen tak banyak dalam kepala kita. Saudara Norimi, geng basuh pinggan ayak sirap Bandung ya, betul. Ada geng basuh pinggan, ada geng penanggah, ada geng menyediakan air sirap Bandung, dan tukang masak. Wanita selalunya mereka merincik-rincik bawang, macam-macam buat jelatah. Dan jaranglah wanita ini mengangkat hidangan, tapi mereka sibuk mengisi hidangan. Sebab dalam satu talam tu ada 5 atau 6 piring. Tugasnya mengisi. Jadi seronok juga saudara, sebab tukang penanggah ni akan terjek-jekit dah. Lauk tambah lagi, nasi tambah lagi. Tak ada dah suasana itu saudara. Yang ada sekarang ni terhidang di atas meja panjang ala catering di hotel. Sama ada di kampung ataupun di kota ataupun di hotel-hotel besar. Hotel-hotel besar kadang-kadang adalah meja khas yang ada hidangan tersedia. Tapi tempat-tempat lain, dari kawasan-kawasan lain, makan tunggu dalam dewan. Dan majlis perkahwinan hari ini tak macam dulu. Dulu macam tadi dibuat di rumah, seronok saya pergi saya. Dari Zulkifli Harim di Selayang. Dulu di Meru tadi tu rumah sahabat saya Ustaz Norman. Dia betul saya Zulkifli Ibrahim gotong royong. Bila mereka bergotong royong, seronok suasana tu. Sekarang tak ada dah. Di sinilah letaknya keakraban ataupun kita saling faham memahami sama kita. Dah tak ada. Hubungan kekeluargaan semakin jarang, semakin jauh. Keluarga yang datang daripada luar, mungkin dari kota, datang menghadiri perkahwinan, datang begitu saja. Cuma berletak dalam envelope, macam ada ampau tu, isilah. Sama ada RM50, RM100, RM200. Yang berkeupayaan mungkin letak RM500. Tapi kebiasaannya antara RM50 ke RM100. Ada juga yang meletakkan RM10, mengikut kemampuan masing-masing. Itu saja saudara. Kemudian bila balik sebulan, dulu ada telur. Ini kesukaan zaman kecil-kecil dulu saudara. Saya bila tak dapat telur tu, mengamuk rasakan, menangis saudara. Telur ni berwarna-warni. Ada yang telah pun direndam dalam pewarna merah, tergantung aja dalam kat tali tu. Dan bunga telur, dipanggil bunga telur ni, ada kepelbagaian. Di sinilah letaknya seni anak muda. Selalunya bunga telur ini dianyam oleh anak-anak gadis. Kalau cantik tu memang anak gadis kau lah saya. Tapi kalau mak janda yang buat tu kelang kabut sedikit. Okay. Bila saya dapat bunga telur dulu-dulu saya, sekarang dah tak ada dah. Yang ada sekarang ni adalah goodies ataupun dia orang panggil nama gelaran lagi, letak dalam beg. Saya tengok kadang-kadang tak logik. Ada satu cawan, kadang-kadang letak gelas, dalam tu letak coklat. Budaya bunga telur dah tak ada. Saya Zulkifli Ibrahim, alhamdulillah adik-beradik datang beramai-ramai dan turut membasuh pinggan mangkuk. Itu dulu saya Zulkifli Ibrahim. Sekarang dah tak ada. Ini sekarang catering ya saudara. Sekarang ni Zulkifli Ibrahim, telur sekarang susah nak dapat. Betul lah juga. Tapi kalau di kampung tak ada masalah, telur ayam kampung saudara. Abdul Hadi Sharif, saudara Ijam Sam. Baik saudara, dalam keadaan cuaca yang tak menentu ni, saya ingin menasihati teman-teman, kalau boleh banyakkan minum air masak, berehat ya saudara. Saudara Zuki Ibrahim ni, semalam saya buat kenduri anak perempuan, kenapa tak undang? Kalau undang saya, insyaAllah saya datang. Tapi kalau boleh, saya nak makan hidang, bukan hidangan pengantin. Dia dulu bila saya majlis perkahwinan, rumah majlis mempelai, ada dua. Satu hidangan biasa dan satu lagi hidangan pengantin. Hidangan pengantin ni special sikit.
Ada udang, ada ayam golek, ada kurmanya pun special lah saudara. Udang, ayam golek, kemudian ada hiasan buah-buahan tu, gubahan yang dibuat oleh anak-anak gadis. Saudara Zukil dia kata bermasak gotong royong. Alhamdulillah kekalkanlah budaya begitu. Saudara Abdul Qadir, saya makan tak ikan kembung? Mestilah, itu makanan saya tu. Saya lebih suka makan ikan ikan pelaling daripada ikan kembung. Ikan kembung ni bagi saya kurang rasanya. Tapi kalau pelaling tu digoreng, meleleh halio saudara. Petang-petang gini kita cerita tentang makanan. Dan juga jangan lupa saudara, saya masih lagi belum habis sebutir buah limau mandarin. Dia cuma ada dalam musim tahun baru Cina. Banyak dapat limau mandarin, teman-teman memang hantar. Dan rasanya manis. Ada juga jenis buah limau mandarin ni yang banyak biji. Yang saya punya tak ada biji. Alhamdulillah. Suka saya makan. Saudara Nazri Kamarudin, saudara Dino, suasana rewang makin lama makin hilang. Kalau dulu-dulu memang best bagi budak-budak. Lagilah syok katanya. Seharian berlari. Dan seronoknya tu saudara, bila waktu itulah kita melihat anak-anak gadis sebagai penangga, jemput untuk wanita masuk. Dan tukang mengangkat hidangan ini anak-anak teruna. Jadi waktu itulah kadang-kadang mereka berkenalan. Dan ada juga yang berakhir hingga ke jenjang pelamin. Saudara Zulkifli Ibrahim dia kata ikan jacket saya tak suka. Ikan jacket ni kalau di kampung saya ni ikan yang paling low class. ikan pelaling sedap saya. Saudara Muhammad Damrah Nasir, apa khabar Damrah? Cerita kampung kita ada orang kahwin ke? Saudara Nazri Tengkar dia kata salam. Nanti saya kahwin saya jemput. InsyaAllah saya datang. Saudara Nazri, tapi bagi saya itulah kalau boleh hendakkan ada hidangan. Hidangan dalam talam. Bukan hidangan pengantin. Hidangan pengantin tak suka saya. Sama makan beradab-adab, tak banyak nak makan. Kita ni kalau hidangan suka makan basuh tangan. Seronoknya. Baik saudara, itulah seketika saya mengenang. Sebab ini saya petang-petang begini kita mengenang masa silam, apa yang berlaku, suasana kita, saudara. Dan kita masuk kembali menyambung kisah semalam. Kisah semalam tentang bagaimana Allahyarham Tun Abdul Razak. Saudara Zainal, saya minta maaf sebab saya tengah buat live. Sila tengok live saya waktu petang. Ini mengenang kembali ya Saudara Zainal, minta maaf. Nanti saya telefon balik. Terima kasih. Saudara, telefon tidak berhenti. Musim tahun baru Cina ni pun ramai juga kawan-kawan menghubungi. Petang ni makan apa? Belum lagi kuih-kuih tak ada. Ni Puan Noriah Arsyad. Saya makan limau mandarin. Naik pedih perut. Banyak sangat. Saudara. Saudara Abdul Wahab betul. Anak gadis dia akan hidangan, anak tuna angkat hidangan. Betul Saudara Abdul Wahab. Itulah suasananya yang membuatkan adanya pertemuan. Bukan di kampung saja. Kadang-kadang ada pula anak teruna atau anak gadis yang datang dari luar. Keluarganya datang. Maka bertemulah. Kadang-kadang ada bertemu jodoh. Dulu. Sekarang ni zaman WhatsApp saudara. Tak ada masalah. WhatsApp number. Dapat tu saling-saling. Saudara. Baik, saya harus meneruskan pencerahan semalam. Kerana sebenarnya pada awal tahun 1971. Ini kita cerita dulu, kita mengimbau sejarah silam. Apabila almarhum Tun Razak minta yang Muhammad Mulya Tengku Razali Hamzah untuk pergi ke negeri China. Bila saya berbual dengan beliau, dia kata dia pun seriau juga. Bila waktu itu kita tidak mempunyai hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara China ataupun tanah besar China. Dan di negara kita saat itu kita sedang berperang dengan gorila-gorila komunis. Ramai anggota tentera kita yang terkorban. Malahan ada yang cedera, kena booby trap. Saudara, wira-wira bangsa kita, wira-wira negara kita bertempur dengan gerila komunis. Jadi bila Tun Razak minta yang Mulya Tengku Razali pergi ke China, dia pun seriau. Berita itu disampaikan oleh Tun Dr. Ismail ketika itu. Jadi Tun Dr. Ismail kata, Tun minta ia pergi ke China. Dia pun seriau, apa hal pula. Tapi tak apalah, dia kata, nak tahu lebih lanjut, pergi jumpa dengan Tun Razak. Maka petang itu dia pergilah ke Sri Taman. Sri Taman saudara adalah kediaman resmi Perdana Menteri ketika itu. Sekarang ni ada dekat dengan, sebelum sampai ke Masjid Negara, daripada Lake Garden tu, adalah dia punya galeri-galeri Allahyarham Tun Razak. Di situ dipanggil Sri Taman. Jadi bila sambil minum teh,
Tun Razali kata, Tun benar ke suruh I pergi ke China? Kata Tun Razak, yes. Saya rasa you adalah calon yang terbaik untuk pergi ke China. Seriau juga dia. Sebab nak pergi ke negara China tu negara komunis. Askar kita berperang dekat dalam hutan dengan komunis. Dia tak apa, bagaimanapun besok kita adakan mesyuarat di bilik gerakan. Saya jangan lupa 1969 kita mengalami tragedi 13 Mei. Ini 1971, jadi bilik gerakan masih ada lagi. Petang besoknya diadakan mesyuarat. Cuma waktu itu termasuklah yang hadir dalam mesyuarat itu Datuk Zaitun. Datuk Zaitun adalah sebagai ketua setiausaha di Kementerian Luar Negeri. Termasuk Tun Ismail, ketua polis negara masa itu Tun Hanif Omar, Panglima Angkatan Tentera Tun Razak, Tun Ismail, dan ketua pengarah unit SB Special Branch. Itu waktu itulah saudara. Dibincang, diputuskan bahawa Tengku Razali akan membawa rombongan di kalangan ahli Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ke Tanah Besar China. Jadi matlamatnya untuk memasarkan produk-produk komoditi milik negara kita ini ke negara China. Itu saja. Dia tak tahu, rupanya ada cerita lain yang tersembunyi saudara. Yang kita selepas dia balik, setelah termeterainya perjanjian di perkembangan diplomatik, barulah segalanya terserah. Jadi bila Tengku Razali bersetuju, dalam seminggu kemudian mereka berangkat. Cuma keheranan Tengku Razali, anggota Dewan Perniagaan Melayu cuma 14 orang. Tapi dalam kapal terbang tu ada 35 orang. Rupa-rupanya itu terdiri dari kalangan yang selebihnya terdiri daripada kalangan anggota pasukan polis khas ataupun cawangan khas. Itu unit Special Branch yang menjaga keselamatan, yang memerhati. Sebab kita hubungan masih lagi sensitif antara hubungan Malaysia dengan Tanah Besar China. Mereka terus berada ke Canton. Tak ada terus pergi ke Beijing atau Peking. Setelah duduk di Canton, sampai di Canton, semua anggota rombongan ditempatkan dalam hotel dan tak boleh keluar. Kena tunggu green light ataupun arahan daripada Peking. Masa itu ibu negara China bukan Beijing, adalah Peking. Selepas 3 hari barulah Peking menghantar kawat supaya membenarkan rombongan tersebut untuk pergi ke Peking. Sekarang ni Beijing lah saudara. Sampai daripada Canton ke Peking pun naik pesawat saudara. Sampai di Beijing ataupun di Peking, Tengku Razali tempatkan dalam sebuah hotel, dia seorang. Yang lain tu dalam bilik-bilik lain, tapi orang lain boleh bebas keluar. Boleh pergi ke tengok kota raya Peking waktu itu. Tak banyak hotel pun. Masih lagi mundur waktu itu. Dan beliau dikurung selama 3 hari. Sementara menanti arahan daripada pemimpin utama negara China, Chou En-lai. Lepas 3 hari baru dapat green light. Sekitar dalam lepas makan tengah hari, maka datanglah sebuah kereta besar milik pemimpin besar China, membawa Yang Mulia Tengku Razali berserta dengan beberapa orang anggota cawangan khas itu Special Branch berada di Great Hall of China ataupun Dewan Besar China. Di situ Chou En-lai sudah menanti. Barulah Tengku Razali tahu bahawa Chou En-lai ini dia fasih 8 bahasa. Pemimpin itu hebat. Dia mengatakan bahawa dia biasa datang ke Malaysia ini. Walaupun kita tidak mempunyai hubungan diplomatik, dia kata dia biasa datang, pernah datang ke Malaysia melalui Singapura. Dan ini mengingatkan saya bahawa Dr. Sun Yat-sen mereka menubuhkan gerakan di luar negara untuk menumbangkan, waktu nak menumbangkan Maharaja Emperor of China di Pulau Pinang. Jadi setelah berbual-bual apa semua tu, Chou En-lai bertanya, saudara datang ke China ini untuk apa tujuan? Ya, Tengku Razali kata, saya datang hanya untuk berniaga. Dia kata, apa produk yang Malaysia ada? Yang ada komoditinya waktu itu adalah getah, timah dan kelapa sawit. Kerana waktu itu Felda baru diwujudkan saudara. Felda baru diasaskan dan menjangkakan dalam masa 3 tahun mendatang, maka tentulah negara akan mengeluarkan minyak kelapa sawit. Di situlah Chou En-lai mengatakan, you all di Malaysia, you keluarkanlah sebanyak mana pun minyak kelapa sawit ini. Kalaulah rakyat Cina seorang satu sudu saja sehari makan, artinya 3 bulan habis. Tak cukup pembekalan. Tapi macam mana pun termeterailah perjanjian, maka dapatlah kita memasarkan minyak kelapa sawit ke negara China. Itu sebenar-benarnya saudara
apabila sahaja negara China memesan minyak kelapa sawit, itulah jaminan bahawa usaha untuk menanam tanaman kelapa sawit, pengeluaran hasil sawit ini dijamin ada pembelinya. Jika tidak, saudara tahulah berapa ratus hektar, berapa juta hektar tanah yang dibangunkan, yang ditanam oleh pengusaha atau penokor-penokor felda. Ke mana nak dijual hasil itu? Sebab orang pun masih lagi tak menentu lagi. Tapi apabila negara China menetapkan bahawa mereka bersetuju untuk menerima pembelian untuk membeli minyak kelapa sawit, itulah merupakan jaminan. Kerana menurut Tengku Razali, dia kata dia terbayanglah waktu itu kejayaan felda ini apabila minyak kelapa sawit ini memanglah ada jaminan untuk masa depan negara. Jadi waktu itu 1971 minyak belum ada lagi saudara, sebab tak ada wujud Petronas. Jadi selepas berbual dan Chow Enlai bertanya dengan Tengku Razali macam mana keadaan Malaysia. Jadi Tengku Razali menzahirkan, dia kata kita di Malaysia ni masalah kita berperang dengan gerila komunis. Dan gerila komunis ini katanya dibantu oleh negara China. Chow Enlai kata no. Gerila komunis di Malaysia atau di Melaya tidak dibantu oleh negara China ataupun pemimpin China komunis, walaupun fahaman komunis, kerana gerila yang ada di Malaysia ini ataupun di Melaya dibantu oleh komunis Marxis. Jadi dalam dunia ni dua komunis satu Marxis, satu China. Marxis ini ibu pejabatnya adalah di Soviet Union. Dulu ada Soviet Union, iaitu Rusia. Jadi kalau begitu keadaannya, apa kata Tengku Razali, you kena buat penjelasan. Maka Chow Enlai melalui media, Tengku Razali balik daripada China membuat pengumuman bahawa komunis-komunis di Melaya ini tidak ada kena-mengena dengan komunis China. Barulah waktu itu menurut Tengku Razali, dia kata barulah dia belum melihat banyaknya gerila-gerila komunis sudah pun letak senjata. Sebab selama hari ini mereka ingat mereka menyokong komunis ini datang dari China. Pengaruhnya rupanya bukan. Dan walaupun kita masih berperang dengan gerila-gerila, tetapi sudah merosot. Tetapi bila Tengku Razali berbual, dia kata, Chow Enlai kata, kenapa tidak kita, kerajaan China, ingin mengundang Tun Razak datang ke negara China. Jadi barulah Tengku Razali faham bahawa rupanya ini bermulanya hubungan diplomatik antara Malaysia ataupun Melaya dengan tanah besar China. Berikutan daripada itu, Tun Razak pun berangkat ke negara China dan akhirnya mengadakan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara China. Dan selepas itu, lebih kurang dalam 8 bulan, 9 bulan selepas itu, Tun Razak memanggil pilihan raya umum 1972. Di situlah secara liciknya cara bagaimana Tun Razak, pemimpin negara terdahulu, mempengaruhi keturunan Cina ini supaya mereka menyokong Parti Barisan Nasional yang ditaja oleh Tun Razak selepas kejadian 1969. Saudara, itu sebenarnya. Jadi kadang-kadang bila saya berbual dengan Tengku Razali, dia kata antara dia rasa bangga kerana paling tidak dia dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi, peperangan kita dengan gorila komunis. Dia apabila komunis mula surrender, mereka mula meletak senjata kerana merasakan bahawa perjuangan mereka sia-sia, bukan datang unjuran komunis negara China, sebaliknya unjuran komunis daripada Soviet Union. Di situlah letaknya saudara, permulanya perbalahan ataupun masalah yang dialami oleh Tun Razak dengan komunis Marxis, ada Soviet Union. Kerana apabila saja Malaysia membuka pintu mengadakan hubungan diplomatik dengan negara China, Rusia kata kenapa tidak boleh adakan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Soviet Union. Jadi kumpulan Marxis komunis ini, dan rupanya mereka sudah pun mengelilingi Tun Razak. Kumpulan-kumpulan ini mereka berada mengelilingi Tun Razak waktu sebagai Perdana Menteri. Mereka juga tidak senang. Akhirnya meminta supaya almarhum Datuk Harun Idris menentang Tun Razak. Kerana mereka merasakan selagi Datuk Harun ada bersama Tun Razak, selagi itulah Tun Razak tidak boleh dijatuhkan. Jadi caranya dari segi politiknya pecahkan hubungan dua ini. Tapi apabila wakil daripada Soviet Union ataupun komunis yang berpengkalan di Indonesia berjumpa dengan Datuk Harun, minta supaya beliau menentang Tun Razak dalam pemilihan UMNO, jatuhkan melalui UMNO,
maka Datuk Arun akan diangkat sebagai Perdana Menteri. Dan hubungan ini adalah hubungan yang dianggap sia-sia kerana Datuk Arun mengatakan bahawa saya minta maaf, saya tidak sesekali akan menentang Razak, kesetiaan saya pada Tun Razak tetap kekal abadi dan over my dead body. Begitulah ikrarnya. Saya melihat saudara hubungan ini, apa yang berlaku hari ini. Waktu itu kalaulah Datuk Arun tak ada bersama Tun Razak, tentulah lumpuh pimpinan di anjung kuasa di Jalan Datuk On. Dulu pejabat Perdana Menteri di Jalan Datuk On. Tapi kerana adanya Tun Razak dan Datuk Arun yang sentiasa mendukung, kerana pengaruh Datuk Arun begitu kuat dalam UMNO. Hari ini pun sama juga saudara. Kalaulah daripada UMNO bukan orang lain yang selain daripada Zahid Hamidi yang memimpin UMNO, maka kuasa Datuk Seri Anwar Ibrahim juga boleh lumpuh. Saya melihat dari segi itu. Sebab itu sejarah berulang-ulang, saudara. Jadi berbalik kepada hubungan kita dengan China yang mewujudkan permasalahan dengan Soviet Union. Ini akhirnya mereka mula melakukan onar untuk melagakan antara Tun Razak dengan Datuk Arun, sehingga kan Tun Razak juga percaya seolah-olah Datuk Arun nak menumbangkannya. Inilah bahayanya saudara, fitnah, orang keliling kelalang, penasihat yang tak betul. Akhirnya hubungan akrab antara Datuk Arun dengan Tun Razak akhirnya pecah. Sedangkan Datuk Arun dengan Tun Razak ini jugalah orang yang membawa masuk Dr. Mahathir menyertai UMNO. Ini sejarah, jangan saudara lupa. Yang membawa masuk bukan Tengku Abdul Rahman. Sebab itu almarhum Tengku Abdul Rahman sampailah beliau meninggal dunia, beliau tetap terasa hati, tersinggung dengan keputusan Tun Razak dan Datuk Arun yang membawa masuk Dr. Mahathir menyertai UMNO. Sebab dia bersingkirkan sebab perbalahan Dr. Mahathir dengan Tengku Abdul Rahman begitu besar. Tidak, memang tak ada, orang kata tak ada tepian lah. Jadi dalam keadaan begitu, saudara, apa yang berlaku apabila almarhum Datuk Arun difitnah? Kononnya berlaku rasuah yang bukan beliau lakukan. Sebab saya pernah ceritakan benda ini dalam siaran yang sama bila saya mengulas tentang buku diary dari penjara. Sebenarnya Datuk Arun waktu itu Kuala Lumpur adalah sebahagian daripada Selangor. Datuk Arun sebagai Menteri Besar Selangor meluluskan, bukan beliau pun, Exco Kerajaan Negeri Selangor meluluskan kebenaran kepada Hong Kong Shire Bank untuk mencantumkan dua keping tanah itu jadi satu, supaya dia boleh dibenakan satu bangunan yang tinggi, itu Hong Kong Shire Bank sekarang. Jadi keputusan itu dianggap Datuk Arun mempunyai kepentingan, kerana waktu yang sama Tengku Abdul Rahman selalu mengatakan bahawa Tun Razak selalu mengatakan kita perlu mencari dana politik, dan Hong Kong Shire Bank menjanjikan sebagai sagu hati tanda sokongan pada parti pemerintah. Hong Kong Shire Bank kata nak bagi duit pada Datuk Arun sejumlah RM250,000. Besar waktu itu saya. Dan apabila Datuk Arun memimpin pasukan Malaysia, pasukan bola sepak, dulu pasukan bola sepak kita kuat saudara. Kita layak sampai ke bertanding ke Sukan Olimpik. Kita mampu menumbangkan Korea, kita menumbangkan Jepun, Vietnam dan sebagainya di bawah pimpinan almarhum Datuk Arun Idris. Sewaktu berada di lapangan terbang itulah sistem politik Datuk Arun membawa wang tunai dan mau diserahkan kepada Datuk Arun. Jadi Datuk Arun kata, untuk apa duit ni? Dia kata ini daripada Hong Kong Shire Bank untuk belanja Datuk. Datuk Arun kata bukan. Janjinya dia akan beri untuk tabung UMNO Selangor. Masukkan wang itu semua dalam tabung UMNO Selangor. Jadi cerita memasukkan wang dalam tabung UMNO Selangor itu tidak jadikan isu. Isunya Datuk Arun menerima RM250,000 daripada Hong Kong Shire Bank. Kononnya sebagai balasan Kerajaan Negeri Selangor meluluskan pencantuman dua keping tanah itu menjadi satu kepada Hong Kong Shire Bank. Dan menurut Datuk Arun, dia bukan yang membuat keputusan. Keputusan itu adalah Exco Kerajaan Negeri. Exco, kerana waktu itu Kuala Lumpur berada dalam negeri Selangor. Tambahan lagi apabila datang Pergerakan Pemuda, Datuk Arun menjadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO masa itu. Ada cadangan untuk menyemarakkan nama Malaysia ini ke seluruh negara. Jadi Pemuda UMNO merasakan sebab Anglo Dundee ini datang menemui setiausaha pemuda, iaitu Allahyarham Datuk Saidin, untuk mewujudkan pertandingan, mengadakan pertandingan
tinju antara Muhammad Ali dengan Joe Wagner. Tahun itu saudara, kalau Joe Wagner datang ataupun Muhammad Ali datang ke Malaysia, satu dunia nak tengok. Maka itulah bermulanya negara Malaysia ni terkenal satu dunia apabila stesen TV satu dunia mengadakan pancaran live telecast. Waktu nak mengadakan pertandingan itu, Anglo Jandi minta sejumlah 5 juta ringgit sebagai wang untuk memastikan deposit. Dan kata Anglo Jandi, dengan menganjurkan pertandingan itu, bolehlah pemuda UMNO dapat sekitar 100 juta dengan hak penyiaran melalui stesen TV di seluruh dunia. Tapi akhirnya ditipu, tak dapat apa pun. Tahulah orang putih ni, orang barat ni macam itulah, dia mengingat orang kita ni, dia tipu. Sedangkan waktu nak menganjurkan pertandingan itu perlu wang. Jadi Tok Arun bertemu dengan almarhum Tun Razak. Macam mana ni keadaan sekarang ni? Pertandingan ni baik, satu dunia dapat kenal Malaysia. Tun Razak kata baik, tapi kebetulan waktu itu Tok Arun sebagai pengurusi Bank Rakyat. Dia kata you jaga Bank Rakyat, buatlah pinjaman dekat Bank Rakyat. Maka pemuda UMNO membuat permohonan pinjaman sejumlah 7 juta ringgit. 5 juta dibayar pada Anglo Jandi sebagai penganjur untuk membawa Muhammad Ali datang ke Malaysia. Kalau saudara ingat lagi, hebatnya Malaysia waktu itu satu dunia kenal pertarungan antara Muhammad Ali dengan Joe Wagner, kalau anda dengar. Jadi kemudian dalam keadaan begitu, wang 2 juta ini adalah sebagai buat tiket, tempahan di stadium dan sebagainya. Akhirnya itulah dikatakan Dato' Arun menyalahgunakan kuasanya sebagai pengurusi Bank Rakyat memberi pinjaman kepada pergerakan pemuda UMNO. Sedangkan yang meluluskan pinjaman itu bukan Dato' Arun, adalah Dato' Abu Mansur. Akhirnya Dato' Arun pun tersimpan dalam penjara selama 6 tahun saudara, atas tuduhan katanya rasuah dan sebagainya. Dan waktu itu Tun Razak juga telah pun meninggal dunia. Sebab itu saya katakan, semalam saya dah ceritakan, Tun Razak akhirnya dia sedar bahawa tindakannya mempercayai cakap-cakap tancikun di Parlimen. Kumpulan Marxis Komunis yang mengilir Tun Razak menggunakan ketua pembangkang supaya meledakkan kononnya berlaku rasuah di kalangan pemimpin UMNO, itu Dato' Arun. Jadi Tun Razak ni dia mahu supaya kebenaran itu ditegakkan. Maka dibawalah Dato' Arun ni ke mahkamah dalam perbicaraan berhubung dengan kes Hong Kong Shire Bank dan pinjaman Bank Rakyat oleh syarikat tinju dunia milik pergerakan pemuda UMNO. Itu bermulanya saya. Dan sebab itu bila Tengku Razali bertemu dengan Tun Razak, macam saya katakan semalam di London, Tun Razak kata, Lee, I'm finished, kau balik nanti, kita kena selesaikan masalah Harun ni. Harun must be safe. Sebab pada mulanya Tun Razak merasakan, sebab mereka bersahabat rapat, Tun Razak kata tak sepatutnya nak bawa ke mahkamah terus. Jadi kalau gitu gayanya untuk menyelesaikan masalah ini, kenapa tidak dihantar Tun Razak menjadi duta bertaraf menteri ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nation. Dato' Arun kata, boleh, saya bukan tak nak ikut cakap you Tun, tapi masalahnya kalau saya nak pergi ke United Nation, kalau sedangkan orang tuduhan terhadap saya masih ada lagi, saya dianggap sebagai corruption, malulah nak bercakap dengan para diplomat. Itu puncanya. Maka Tun Razak meneruskan tindakan mahkamah. Dan setelah beliau realize waktu di London, akhirnya Tun Razak meninggal dunia tanpa sempat untuk menyelamatkan Dato' Arun. Datang Hussein On sebagai Perdana Menteri, di mana timbalan Perdana Menterinya Dr. Mahathir. Saya merasakan, saudara, ini saya punya anggapan, saya merasakan bahawa Dr. Mahathir melihat ini adalah peluang untuknya melagakan antara Dato' Arun, Tun Razak dan orang Tun Razak dengan kumpulan Dato' Arun Idris. Jadi dilagakan, itulah bermulanya pertandingan jawatan Presiden UMNO di mana Sulaiman Palestin yang ditaja untuk menentang Tun Hussein On, yang berakhir dengan Tun Hussein On mengambil keputusan meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 1981. Jangan lupa saya, ini sejarah. Saya cerita Maulana ini sejarah. Dan bila kita bercakap dengan Tengku Razali, saya bertanya dengan beliau, waktu itu kenapa tidak jual minyak dari Malaysia ni? Dia kata tahun 1971 kita baru buka ladang-ladang Felda, minyak belum ada lagi. Petronas diwujudkan pada 1974, 3 tahun kemudian.
Jadi saya berbual dengan Muhammad Tengku Razali, bertanya, bagaimana ku, sebab tak silap saya perjanjian waktu kita mencapai kemerdekaan, sebelum kita mencapai kemerdekaan ada perjanjian antara penjajah dengan Anglo-Shell, Anglo-Dutch Shell nama syarikat itu, di mana dalam perjanjian itu tertera mengatakan selagi ada bulan dan bintang, artinya seumur hiduplah, as long there is the sun and the star in the sky, selagi itulah minyak milik di kawasan negara kita ini adalah milik Shell sepenuhnya. Jadi ini satu benda yang bukan mudah. Dan bagaimanapun atas kebijaksanaan yang Muhammad Tengku Razali, akhirnya minyak milik negara itu berjaya dimilik negarakan apabila wujudnya Petronas. Ada cerita di sebalik kewujudan Petronas ini yang saya akan ceritakan besok, saudara. InsyaAllah bagaimana Tengku Razali mewujudkan syarikat Petronas dan tidak merampas semula, tetapi secara diplomasi, secara diplomatik, minyak di bumi kita ini dimilik negarakan, tidak lagi milik Shell. Ini akan saya ceritakan besok. Dan sabar-sabar, saudara, man-man. Sambil-sambil itu, saudara, jangan lupa makan limau. Relax, saudara. Saya ucapkan selamat petang. Terima kasih bersama-sama dengan saya. 3:30 besok kita bercerita lagi tentang bagaimana yang Muhammad Tengku Razali mewujud Petronas yang hari ini nilainya mampu dijana bertriliun ringgit. Dan sejak itulah negara kita terus makmur dan mencapai macam-macam pembangunan wang hasil dari Petronas. Kita bercerita lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.